Hai, assalamualaikum, welcome back to AR Vlogs. Woi, alright guys, so hari ni kita dalam segmen ini kisah seram. Ini cerita seram guys. Alright guys, so aku sebenarnya dah kehabisan cerita seram yang daripada aku sendiri. Jadi aku pun plan macam okay, apa kata aku minta suggestion ataupun minta cerita pengalaman daripada follower-follower aku kat IG. So hari tu baru-baru ni aku adalah buat IG story, aku tanya, okay, aku just tulis kat situ. So aku pun buat IG story, tanya siapa yang ada cerita seram boleh DM aku, tak kisah nak hantar panjang pun. So adalah ramai gila hantar kisah seram dorang. And then aku tak boleh nak ceritakan semua, mungkin ada hari yang lain tu. Cuma mungkin hari ni aku just cerita kisah pertama dan kisah kedua je. Alright, so jom, let's get started. Okay guys, so aku namakan seorang follower lelaki, nama follower aku ni dia seorang lelaki dan namanya Amir, bukan nama sebenar. Alright, so Amir ni dia bekerja sebagai freelancer fotografer freelancer, aku tak sure mana satu betul. Okay, dia senang cerita dia seorang fotografer lah, dia ambil job wedding, dia ambil job untuk tangkap gambar model apa semua. Jadi satu hari tu dia ada kontak pada kawan dia kat Melaka yang bagi tahu ada kawan dia meninggal dekat Melaka. Jadi dia pun kerja sebagai freelance, so dia free je untuk pergi terus and tak terikat dengan apa-apa. Dia ni dekat KL dan nak balik ke Melaka lah, dekat Jasin Melaka guys. Alright, Jasin Melaka. So dia balik ke Jasin Melaka tu untuk melawat kawan dia lah, kawan dia yang meninggal tu, untuk pergi untuk kebumikan sekali lah. So pengebumian kawan dia tu selepas isyak tau, dah malam. Jadi dah malam apa semua, okay, dah settle alhamdulillah. Dah selamat dikebumikan kawan dia tu. Jadi tentu dia kebetulan macam dia rasa macam penat sebab kebumikan selepas isyak. Jadi kalau dia nak balik terus, dia rasa macam penat. Yalah, Melaka dengan KL walaupun dekat, tapi kalau nak ulang alik tu agak memenatkan sebenarnya. Lepas tu kita kan nak kebumikan orang kan menggunakan tenaga juga. So maybe dia penat tentu, and then dia decide untuk stay dekat Melaka satu hari dan esok pagi baru dia nak balik sebenarnya. Tapi nak jadikan cerita lah, tiba-tiba kan dia kan fotografer freelance, so job ni kadang-kadang tiba-tiba masuk apa semua. Jadi klien dia tentu pada pukul 11 malam cakap nak photoshoot esok, and then dia pun macam tergerak hati untuk gerak je lah malam ni. Macam tu. Dia seorang diri untuk drive malam tu. Dia sebab dia pergi ke Melaka seorang dan balik pun seorang lah. So dia decide untuk gerak pukul 3 pagi daripada Melaka untuk balik ke Kuala Lumpur lah. Alright, so dia pun dah kemas barang apa semua. Lepas dia dah kemas barang apa semua, dia pun gerak. And then dia sebelum dia exit highway, dia akan lalu satu jalan ni, iaitu Jalan Lama Jasin guys. Aku tak sure, tapi ini yang dia cerita. Aku tak sure orang Jasin tahu ke apa ke tak nama tempat tu. So yang tahu Jalan Lama dekat Jasin tu lah. Alright, so bila dia drive sebab nak keluar daripada exit, nak keluar ke highway tu agak ambil masa dalam setengah jam macam tu. Jadi dia pun bawa, kau tahu Jalan Lama, kau bayangkan Jalan Lama, gelap semua, 3 pagi tak ada orang, and then hari bekerja mungkin tak ada orang lalu kat situ. Tiba-tiba guys, dekat depan dia ada ternampak satu van jenazah. Alright, van jenazah yang berjalan lah, kira macam jalan-jalan, lepas tu kat depan tu ada van jenazah. So macam ada kematian yang lain lah. So dia ada kematian yang lain, dia pun macam terdetik dalam hati dia nak tertanya-tanya, siapa yang meninggal lah, lelaki ke perempuan? Sebab dia nak bacakan doa. Sebab kan kalau orang kematian ada doa kan, ada dua, sama ada jenazah lelaki ataupun jenazah perempuan. Jadi dia terdetik untuk tertanya-tanya dalam otak dia. Dia cakap, ni lelaki ke perempuan yang meninggal? Lepas tu dia macam biarlah. Lepas tu dia just macam, sebab jalan kampung, sebab kalau kita nak pecut pun kena ambil, tengok juga selamat ke tak, atau nak potong kan. Jadi dia pun macam dah lama sangat van jenazah tu bawa slow. Ya, bawa jenazah kan confirm lah diorang akan bawa slow je. Lepas tu dia pun ambil keputusan untuk potong van jenazah tu sebab terlampau lambat sangat kan. Jadi guys, selepas dia potong tu, dalam otak dia still tanya, laki ke perempuan. And then selepas dia potong tu, lepas tu bila kita potong, automatik kita akan tengok cermin sisi belakang kan. Jadi bila dia dah potong, and then dia pandang je cermin sisi belakang tu, dia nampak seorang wanita guys dekat atas van jenazah tu.
Jadi dia pun cepat-cepat baca doa ayat kursi dan dia baca doa jenazah untuk wanita guys. And then dia pun terus pucuk laju exit highway. Dia bunyi loceng guys. Tak ada. Tu tak tahu. Ada order Grab ke? Siapa? Serius lah. Okay. Takkan boleh jangan datang kot. Dia tak contact apa pun. Alright guys, tak apa, kita sambung cerita. Alright, selepas dia pun nampak seorang wanita yang berada dekat atas tu. Tapi dia tak sure malam tu, mungkin 3 pagi dia ngantuk, salah pandang ke apa. And then dia just baca ayat kursi, dia just baca doa jenazah untuk perempuan. And then dia terus balik ke KL dan buat job seperti biasa. And then kau mainkan dia kan terpaksa balik KL. Dia terpaksa balik KL untuk accept job tu. Tapi bila dah sampai KL, dia terpaksa cancel job tu disebabkan dia demam panas gila malam tu. Alright, so itu adalah kisah pertama daripada follower aku. So kepada orang Jasin Melaka, boleh tak bagi tahu ada tak jalan lama Jasin, adakah tempat tu menyeramkan ke apa ke? Korang boleh komen kat bawah. Alright guys, jadi untuk kisah kedua pula, jom let's go. Okay guys, so untuk kisah kedua daripada follower aku ni pula, dia adalah seorang wanita dan aku berikan nama dia Amira lah. Okay, Amira, bukan nama sebenar. Alright, so cerita ni berlaku pada tahun ni, bulan 1, tahun 2023, bulan 1. Jadi diorang ni ada buat satu camp. Tak sure lah diorang punya college ke apa, aku tak sure, aku pun tak ada tanya. Ada buat satu camp lah, macam camp bercuti macam tu. Tapi camp dia ni lain macam sikit guys, sebab diorang bercuti dekat pulau yang tak dikunjungi orang. Dia senang cerita diorang macam nak buat camp survival lah macam tu. Kira macam pergi back to basic punya manusia punya hidup macam mana, nak buat rumah pakai kayu macam tu. So diorang ni lebih kurang macam survival camp, lebih kurang macam tu. So diorang pergi ke satu pulau ni, aku pun tak sure pulau mana sebab dia pun tak ada mention. Tapi dalam Malaysia lah. So dia pergi ke satu pulau yang tak dikunjungi orang, yang tak pernah orang datang, yang tak pernah orang buat apa-apa lah kat situ. Jadi dia pergi ni, percutian diorang ni 3 hari 2 malam. Dan diorang pergi dengan satu anggota ni, aku tak boleh mention nama anggota tu, yang membenarkan diorang pergi ke sana dengan bot anggota tu lah. Jadi diorang sampai kat sana, diorang pun bahagikan grup macam biasa, macam camp sekolah yang selalu kita buat apa semua tu. Diorang bahagikan grup. Okay, lelaki tolong pasang kemah, perempuan boleh tolong masakkan makanan tengah hari. Lepas tu bersih-bersihkan sekeliling supaya tak ada haiwan yang liar masuk ke apa. Macam biasa, macam first day tu biasalah, tak ada apa-apa lagi kan. Jadi malam first tu diorang ada buat aktiviti lah, macam biasalah, apa macam icebreaker semua tu. Tapi diorang buat lain sikit. Diorang buat aktiviti war cry. War cry ni macam macam biasalah, perkenalkan diri. Lepas tu diorang bagi tahu apa konsep war cry ni. Lebih kurang war cry tu macam mungkin diorang cerita pasal hidup diorang untuk nangis beramai-ramai sebab ada cry war, peperangan, menangis peperangan lantak. Alright, so diorang buat aktiviti biasa. And then diorang cakap happy gila sebab first day tu, sebab diorang punya phone dah ditarik tau. Kira macam diorang ni tak dibenarkan bawa phone. Phone diorang ni dah disimpan. And then apa benda yang diorang nak buat pun, diorang nak buat tempat tidur pun beralaskan kayu. So diorang betul-betul survival punya camp. Jadi diorang tak menggunakan apa-apa teknologi. And diorang cakap first day tu memang best gila sebab diorang ni banyakkan bersembang, banyak berborak sebab tak ada phone apa semua. And then pukul 12.30 malam tu diorang ada buat aktiviti kena berendam dalam laut pada pukul 12.30 malam. And then kita dengar benda tu sangat menyeramkan. And then kita tahu mungkin jadi kat laut ni kot. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya diorang cakap benda tu best gila, berendam, sebab tak pernah buat, tak pernah join camp yang macam ni. Aku rasa ni college punya kot. Mungkin aku rasa college yang buat kot, sebab diorang yelah takkanlah sekolah nak buat macam tu. Jadi diorang pun berendam tu. Diorang rasa happy gila first day tu, macam tak ada apa-apa yang berlaku lah. Lepas tu hari yang kedua pagi tu diorang pula diorang decide untuk buat craft tangan punya, macam kata DIY punya craft tangan. Jadi dekat pulau tu kan besar kan, bulatan macam tu. Jadi diorang decide untuk cari macam cengkerang ke siput macam tu, untuk ke pantai belakang. Kan ni pulau besar, so mesti ada satu side pantai kan, pantai je macam tu. So diorang kena redah satu hutan ni guys. Hutan confirm bila tak ada orang kunjungi, confirm lah hutan dia tebal. Jadi diorang macam kena tebang sikit lah pokok-pokok untuk diorang lalu. Jadi diorang pun kutip cengkerang, kutip apa semua tu untuk diorang buat craft tangan. Tak sure untuk apa craft tangan tu.
Lepas tu diorang pun macam tak ada apa, happy, still happy, tak ada masalah hari kedua ni. Jadi hari terakhir, malam terakhir diorang sebelum diorang balik esok tu, diorang ada buat aktiviti kebudayaan. Jadi kebudayaan ni korang tahulah, kena menari, kena berlakon, kena itu, kena ini. And then untuk hari kedua malam ni diorang dah start ada yang dah tak sihat apa semua. Tapi yang si Amira ni dia still okay, dia just macam okay tak ada apa-apa. Tapi adalah kawan-kawan dia yang lain ni, ada yang dah start tak sihat, ada yang tak boleh nak join aktiviti tu. Tiba-tiba guys, ada lagi satu grup ni diketuai oleh lelaki, dan lelaki tu aku namakan dia sebagai Amir. Alright, Amir ni dia berbadan besar, lelaki apa semua. Jadi tiba-tiba dia tengah buat berlakon-lakon tu, dia jatuh guys. Jatuh, korang tahu apa jadi? Automatik dah jadi orang lain. Dia bukan Amir lagi dah. Jadi semua orang pun dah jadi macam okay, dah jadi takut. Selepas Amir kena, ada juga yang lain kena, ada berjangkit-jangkit. Tapi Amir ni yang paling teruk and yang paling lama kena. Jadi dia punya ketua camp tu decide untuk asingkan orang ni yang kena rasuk dengan yang still normal lagi ni jauh sikit pada orang, sebab takut berjangkit kat semua orang apa semua kan. Jadi diorang pun jadi benda ni dah jadi ekstrim gila, sebab kan yang kena rasuk tu orang yang berbadan besar, lelaki. Jadi ramai gila pegang si Amir ni. Jadi tak boleh nak lawan apa semua. Lepas tu seorang kena. Lepas tu benda tu berlarutan sampai pukul 12 malam guys. So pukul 12 malam tu tengok dia ni dah macam cool down, tapi sebenarnya tak berakhir dekat situ guys. Lepas tu yang si Amir ni makin meracau apa semua. Lepas tu dia macam nak pergi ke arah laut and nak terjun guys. And then ada satu suara yang bukan suara Amir tu, dia nak cakap aku nak bunuh kau. Berulang-ulang dia cakap macam tu. So daripada situ diorang pun dah start panggil Ustaz pun just tenangkan masing-masing. And then malam tu diorang semua berjaga sampai pagi esok tu, sebab takut apa-apa yang jadi. Sebab Amir ni tak elok lagi guys. Dia elok, lepas 2-3 minit dia jadi balik. Jadi semua decide untuk tak tidur, tapi adalah yang dah tidur apa semua. Ramai yang kena rasuk, tapi Amir ni yang paling ekstrim. So kita akan fokuskan lebih kepada Amir lah. Jadi esok tu pukul 10 pagi dia still lagi meracau. Still dia dah tak berjalan macam orang normal. Dia merangkak. Dia macam yang merangkak tu kan, korang tahu kan kalau hantu merangkak macam ni. So dia tak jalan macam orang normal kan, macam manusia berjalan. Tak, dia macam muka dia macam normal, tapi jalan mengangkat. Dia macam tak boleh nak bangun macam tu. So sebenarnya diorang ambil keputusan untuk balik petang sebenarnya, untuk hari ketiga tu. Tapi disebabkan dah jadi macam tu, diorang punya ketua pun decide untuk balik tengah hari, 12 tengah hari tentulah. Jadi yang si Amira ni dia terus sampai je dekat diorang punya tempat naik bot mula tu. Amira ni pun straight balik rumah lah. Dia balik rumah sebab dia pun dah penat apa semua. Jadi dia just dengar cerita yang si Amir ni sampai esok malam tu dia tak baik-baik lagi guys. Alright, so benda ni mesti ada punca. Kenapa sampai macam ni, dah bawa berubat apa semua still tak jalan juga kan. Lepas tu sebelum diorang balik ke tempat asal diorang, ustaz tu ada pesan jangan bawa apa-apa pun daripada pulau ni balik. Kayu ke apa-apa ke jangan langsung. Mungkin disebabkan diorang ambil kayu yang kan diorang kan ada tebang pokok semua tu, mungkin benda tu marah lah kot kan. Jadi semua orang pun cakap okey dah, tak ada tinggal apa-apa semua. Lepas tu guys, selepas seminggu, benda ni berlarutan sehingga seminggu. Diorang dah masuk kelas apa semua. Satu kelas yang pergi camp tu kena rasuk juga. Kena yang si Amir ni tak baik-baik lagi. And then panggil ustaz juga. Lepas tu dah jadi benda ni dah terlampau ekstrim gila, sampai berjangkit kat kelas. Orang yang tak pergi camp tu pun kena juga. So ustaz pun decide macam nak cari mana datang punca benda-benda ni jadi. Adakah disebabkan diorang ini. So benda tu tak settle sampailah ada seorang ni dia mengaku yang dia ambil satu benda ni. Aku tak boleh mention sebab owner tak bagi mention. Aku tak sure kenapa, sebab dia cakap benda ni sensitif untuk di mention. Satu barang dekat hutan tu, sebab mungkin dia nampak macam benda tu unik, jadi dia nak bawa balik. Benda tu dia dah berkarat, tapi mungkin ada, aku tak sure lah benda tu jadi tarikan dia untuk ambil ke, untuk dia bawa balik ke. Tapi dia tak nak mengaku sebab dia takut kan. Jadi dia ambil benda tu, and then dia mengaku dia ambil. Dia mengaku kat semua orang dia ambil. And then ustaz tu pun ambil barang tu and bawa balik ke pulau tu lah. Sebab
selepas pada tu kenapa jadi macam tu, sebab ustaz tu cakap pulau tu memang tempat orang buang benda-benda yang macam tu lah. So guys, kalau korang pergi ke tempat-tempat yang sunyi ke, tak kisahlah tempat orang lah, senang cerita, tak perlulah nak ambil barang-barang, tak kisahlah kayu ke nak bawa balik apa semua, sebab kita pun tak tahu apa benda yang dalam tu kan. Sebenarnya ustaz tu yang lebih seram guys, sebenarnya ustaz tu cakap benda tu dah berhati lama masing-masing diorang tengah pasang kemah, benda tu berhati je guys tu guys. Alright, tapi aku pun tak sure kalau pulau tu, tempat tu ada tempat orang buang, kenapa diorang decide untuk bercuti kat situ? Untuk survival lah kot, untuk survival. Best kat benda survival ni, tapi tu lah, jangan disebabkan seorang punya hal, semua kena. So sebab pada tu dah tak ada jadi apa-apa, alhamdulillah semua dah settle. So pengajaran dia jangan ambil barang yang kita pun tak tahu apa kegunaan dia tu, kayu ke apa. Kadang-kadang kita pun tak perasan mana tahu kayu tu sebenarnya dalam tu ada tempat orang letak ke, tempat orang bawa buang ke, tempat orang bawa menyimpan yang letak dalam tu ke, lagi botol ke apa semua. Jangan. Alright, nampak benda tu cantik ke apa, jangan. Dan lagi lah hutan kan. So benda tu kita tak tahu siapa yang punya ke apa ke, kita tak tahu. Alright guys, so aku rasa itu je lah video cerita seram daripada follower aku. So aku just ambil dua dulu cerita seram. InsyaAllah nanti kalau aku dah save beberapa cerita daripada follower aku lah. So aku cerita dua dulu. So kalau korang rasa korang nak lagi cerita seram daripada aku, korang boleh komen guys, korang boleh tekan like, share dan juga subscribe. Kita jumpa di next video lah. Assalamualaikum lah.